Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hazira Iazi binti Hajemat BA 2011026, merupakan pelajar pengurusan organisasi Seksyen 1, ingin membincangkan tentang 4 faktor luaran yang mempengaruhi prestasi organisasi dan bagaimana untuk mengatasinya. Organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerjasama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga dikatakan sebagai sebuah sistem di mana manusia saling bergantung atau terkait antara satu sama lain dan membentuk jaringan yang saling memberi manfaat satu dengan yang lain. Ciri-ciri umum dalam organisasi ialah matlamat, struktur dan manusia. Terdapat 4 peringkat dalam organisasi, antaranya ialah pengurus teratas, pengurus pertengahan, pengurus barisan pertama dan operasi. 4 faktor luaran yang mempengaruhi prestasi organisasi. Faktor yang pertama ialah dari segi politik dan undang-undang. Perkembangan politik mempengaruhi prestasi sebuah organisasi. Dasar dan undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan juga telah memberi kesan yang positif maupun negatif terhadap prestasi sesebuah organisasi tersebut. Sebagai contoh, kerajaan menetapkan dasar GST dan SST. Melalui dasar ini juga, terdapat banyak prestasi sesebuah organisasi terjejas. Faktor yang kedua adalah dari segi ekonomi. Hal ini demikian kerana sekiranya ekonomi dalam keadaan yang baik, sudah pasti sesebuah organisasi juga berkembang dengan baik. Faktor ekonomi ini juga justru akan mempengaruhi kuasa beli dan perbelanjaan pengguna. Contohnya, pada tahun 2015, Malaysia mengalami kemelesetan ekonomi dan akibatnya banyak organisasi yang terpaksa ditutup. Pada tahun 2020 dan 2021 juga, Malaysia turut mengalami kemelesetan ekonomi akibat pandemik COVID-19 dan menyebabkan banyak organisasi terpaksa ditutup. Faktor ketiga adalah dari segi sosial budaya. Sosial budaya ini berkaitan dengan cara hidup pengguna yang mempengaruhi permintaan terhadap barangan atau perkhidmatan di sesebuah organisasi. Sikap pengguna terhadap permintaan barang justru berubah mengikut masa. Sebagai contoh, pandangan tentang gaya hidup sihat telah berubah berbanding 10 tahun yang lalu. Kesannya, perniagaan berasaskan produk kesihatan semakin berkembang pesat sehingga ke hari ini. Faktor yang terakhir ialah dari segi teknologi. Teknologi yang digunakan memberi kesan yang besar kepada sesebuah organisasi. Ini kerana penggunaan teknologi akan melibatkan kos dan proses pembuatan sesuatu produk. Hal ini mampu meningkatkan penghasilan produk dengan kuantiti dan kualiti yang lebih banyak sekiranya ingin menembusi pasaran dunia. Sekiranya permintaan terhadap produk adalah tinggi, tetapi teknologi yang digunakan adalah terhad, hal ini akan mengganggu dan memberi kesan yang buruk serta membantutkan proses pemasaran produk. Seterusnya ialah cara bagaimana mengatasi faktor luaran yang mempengaruhi prestasi organisasi. Dari segi politiknya, pengaruh politik perlulah diambil kira bagi memastikan produk dalam sesebuah organisasi maupun syarikat mampu bertahan dalam industri ini untuk tempoh jangka masa yang lebih panjang, seterusnya menjadikan produk itu sebagai produk multinasional dan mampu dipasarkan sehingga ke seluruh dunia.
Kestabilan politik sesuatu negara di mana perniagaan dilakukan memberikan peluang kepada organisasi maupun sesebuah syarikat untuk memulakan ataupun mengembangkan perniagaan mereka. Organisasi atau syarikat perlulah menilai dan meneliti pasaran dunia dengan lebih terperinci serta mengetahui struktur politik dan undang-undang yang telah ditetapkan di negara terbabit. Oleh hal yang demikian, peluang untuk memasuki pasaran lebih tinggi kerana syarikat dapat memahami keadaan sesebuah negara tersebut. Cara yang kedua pula ialah organisasi atau syarikat haruslah bersaing dengan produk-produk import yang mana ia dilihat menjadi pilihan kebanyakan masyarakat di negara kita pada masa kini. Ini kerana kualiti yang diberikan oleh barang berjenama import lebih baik berbanding produk tempatan. Bagi mengimbangi dan seterusnya memenangi hati pengguna, organisasi atau syarikat haruslah meningkatkan kualiti produk, seterusnya membina keyakinan pengguna bagi menggunakan produk tersebut. Cara yang ketiga ialah organisasi atau syarikat haruslah mengkaji lebih terperinci dan bijak memantau perubahan gaya hidup, cita rasa dan pilihan pengguna untuk mengenal pasti peluang perniagaan. Pemboleh ubah yang perlu dititik beratkan adalah pembentukan rumah tangga, ragam pekerjaan, kadar penglibatan tenaga buruh, tahap pendidikan, corak perbelanjaan dan corak waktu lapang. Organisasi atau syarikat boleh menggunakan maklumat yang didapati dari sumber utama dan persendirian untuk menilai dan memantau perubahan ini. Syarikat juga perlu meramal dan menilai maksud perubahan untuk perniagaan mereka dengan menjaga kepentingan syarikat itu sendiri. Cara yang terakhir ialah teknologi yang digunakan haruslah sempurna dalam penghasilan produk-produk kerana ia juga memberi kesan yang besar kepada sesebuah organisasi atau syarikat untuk terus maju. Penggunaan teknologi lama kepada baharu dilihat akan meningkatkan pengeluaran sesuatu produk. Hal ini seterusnya akan memberi kesan yang baik kepada perkembangan sesebuah organisasi atau syarikat. Organisasi atau syarikat perlu menambah baik teknologi yang digunakan bagi meningkatkan pengeluaran produk syarikat bagi memenuhi permintaan yang tinggi terhadap produk tersebut. Kesimpulannya, sememangnya kefahaman mengenai faktor luaran adalah amat penting bagi sesebuah organisasi atau syarikat kerana faktor luaran ini mampu mempengaruhi kedudukan dan strategi sesebuah organisasi. Faktor luaran ini memberikan kesan positif maupun negatif dari segi strategi dan keupayaan organisasi untuk terus berkembang dan beroperasi. Dapatlah disimpulkan bahawa terdapat pelbagai cara yang dapat dilakukan bagi mengatasi faktor luaran ini dalam mengukuhkan strategi perkhidmatan di dalam organisasi maupun sesebuah syarikat untuk terus maju seiring dengan arus permodenan masa kini. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.